Salam. Ya Allah, YB. sahabat. Dah macam ayam lah. Ni lagi tu. Aku turun penuh ni. Lama tak jumpa YB. Selamat raya. Selamat Hari Raya, Mak Zahir Batin. Sihat no? Sihat. Hang okey? Alhamdulillah sihat. Kadang-kadang stres be. Cara jaga rakyat ni. Macam-macam isu. Masih bertugas lah. Macam biasa. Tu lah. Apa nama, bawa family lah sana? Wife aku memang kerja kat sini. Aku memang kenal dia dulu, memang dia dah kerja kat sini. Berapa tahun ada sana? Lah dah masuk 9 tahun dah. Aku rasa 2011 aku pindah sini. Simple lah. Macam kita dah sembang-sembang dulu lah. Duduk lepak-lepak Farouk macam tu lah. Aku tak ada konsep apa teruk-teruk sangat lah. YouTube aku ni. Sampel kawan-kawan lah. Tak share pun channel hang aku. Tak ada lagi. Dah berapa orang dah yang hang duk panggil talk ni? So far aku dah panggil 5 orang lah. Masuk hang 5 orang. Masuk hang 5 orang lah. Kisah hidup hang daripada kat mana hang lahir, kat mana hang membesar. Boleh tahu lah. Alright, macam yang hang kenal aku lah dulu daripada zaman kita bernirvana dulu. Tahun 2000 I think, 2000 something like that, 2000. Aku dilahirkan di Kuala Perlis lah, membesar di Kuala Perlis sehingga tahun 2002 lah. So perkenalan kita tu singkat lah sebenarnya. Kalau ikut dulu 2000 lah kot, lebih kurang 2000 sampai 2002. Kemudian hang masuk teknik teknik Aerostar kan. Teknik Aerostar. And then habis SPM masing-masing bawa haluan. Aku masuk ke Akademi Laut, menempuh pelajaran kat sana, Diploma in Nautical Studies. Habis je 2006 tu aku ada gap lebih kurang setahun sebab aku ada perlu ambil Certificate of Competency tu adalah gagal. Buat percubaan pertama tu gagal, so kena tunggu gap lebih kurang 3 ke 6 bulan untuk ambil re-exam balik. And then dah pass tu apa semua, aku terus start bekerja lah. Mula-mula diletakkan berkhidmat di Ibu Pejabat MISC lah masa tu. Kemudian lebih kurang berapa bulan lah, 3 bulan kot, sehingga hujung 2007. Bukan hujung 2007, sampai Oktober kot 2007. And then terus naik kapal lah. Naik kapal belayar all the way sehinggalah dipilih untuk menjadi calon bagi mewakili Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan di Kuala Perlis lah pada Mei 2018 lepas. So itulah sedikit sebanyak. Habis sekolah rendah mana? Oh lupa. Aku dibesarkan di Kuala Perlis dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis dan sekolah menengah juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Dulu lepas UPSR terima tawaran untuk masuk sekolah Datuk Syekh. Aku dah jadi geng Datuk Syekh, geng Mak Asru, geng Mak Ijab, semua geng mereka lah. Masa tu aku masih ingat lah kot, arwah bapa aku macam, aku kan anak bongsu, takut dia aku ni manja, tak boleh duduk asrama apa semua, so dia tak bagi. So ditakdirkan terus bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Tapi walaupun aku budak sekolah, tapi kawan aku mostly ramai adalah di Kangak. Macam yang tahulah, kita banyak lepak di Kangak, bermesyuarat di Hazwa, di Farouk, apa semua tu. Hujung minggu tak payah cakap lah, daripada pagi sampai ke petang lah. Aku rasa kalau zaman tu orang kata persepsi masyarakat pasal perkataan lepak ni agak negatif lah no. Macam zaman lalu ni orang dah cakap dah lepak mamak lepak tu mesti macam hangout dan macam lepak dengan kawan-kawan, macam borak-borak dengan kawan-kawan. Tapi actually the activity is sama juga dulu kita ada buat gitu kan. Kita duduk lepak minum je, makan-makan. Yes, aku setuju. Tapi kalau dikembalikan balik ke zaman tu, I think I feel more happy lah kot. Sebab during that time, kalau kita nak online, kita hanya boleh pergi ke Hazwa MIRC lah, lepas tu Friendster, apa tu satu lagi? Nak Friendster apa nama? Yang kita boleh ubah profile tu. Online punya. MySpace, yes, MySpace. So only that time je kita akan ke Hazwa. Other than that time, kita sama ada duduk kat Farouk, kat tepi The Store. So masing-masing masa tu tak ada telefon. So semua orang seronok bercakap. Banyak benda yang kita bercakap masa tu aku masih ingat lagi lah, pasal muzik, genre ni. Dan the best part pasal Kangak punya scenes ni ialah semua genre muzik tertumpu kat satu tempat. Sebab ialah Kangak pun bukan besar mana.
So semua duduk dekat Farouk tu, kita akan cakap bahas muzik. Dek Mok dengan cara dia, Pun dengan cara Pun Flosi. Pun Flosi, order cucuk udang tak mau udang. Masih ingat baru semalam duduk sembang. 2 hari lepas lupa, aku ada terjumpa dengan Dek Mok. Dek Mok dah bekerja dekat dalam kangak ni lagi lah, duduk sembang dengan dia. Dek Mok tu ingat lagi dah kita zaman dulu. Dia ingat, dia kata best dulu. Lah ni dah macam si muzik tu masih ada tapi tak nampak lah kot. Itulah keakraban kita kawan-kawan dulu menyebabkan kita tak lupalah kawan-kawan dulu. Sebab kita bukannya macam sekolah sekali ke apa, tapi kita acquaintance lah. Ada kita ada macam ada orang kata apa, connection dengan kawan-kawan. So kita jadi kawan because of kita ada kawan yang kawan dengan hang macam tu. So, kita kawan kepada kawan. Kawan kepada kawan. Lepas tu kita just macam tu je, kita just click ke. Right. Tempo agak zaman tu. Masuk alam lah, maksud aku. Alam kan? Ya, alam. Lepas tu lepas alam tu memang hang directly. Before that aku nak tanya pasal apa punya SPM. Aku tahu perform gila SPM. Mana ada perform, aku dapat 2A kot. Lepas tu subjek-subjek lain memang kategori gagal lah. One of the subjek yang paling aku ingat adalah chemistry lah, kimia. Sebab aku masih ingat masa tu bulan puasa kita punya SPM masa tu. So habis study dengan kawan kat rumah aku, ingat kan? So ingat lepas sok tertidur sampai cikgu kimia aku pancang dengan kerani sekolah. Aku ingat lagi kerani sekolah tu sampai kelar aku ingat lagi dia dengan pancang ni. Depa main kejut aku di rumah. Pancang ni cikgu kimia aku, dia terkejut. Aku tak ada masa tengah exam tu. Aku dah berlalu lebih kurang setengah jam. Lepas tu dia panggil Rani tu, dia tanya tahu dah rumah aku kat mana. Dia main dengan Rani tu. And then Rani tu naik sendiri ke bilik aku, kejut aku. Aku dengan tak mandi, tak beri giginya, terus serlum baju tu pergi sekolah. Sambil duduk jalan dalam masuk dewan peperiksaan, duduk tengok orang semua duduk tengok kita duduk tengok orang. Kita ni yang pelik nak masuk dewan. Alhamdulillah, so lakinya aku tak gagal paper tu, tak silap aku dapat lepas D apa E, aku dapat E lah. Tapi tak gagal lagi lah. So okey lah. Betul, lepas alam 2003 alam lah. Lepas tu habis alam hang memang terus start kerja dengan ni MISC lah. Lepas hang punya ada 6 bulan period tu. Not 6 bulan lah, almost 9 months aku rasa. Lebih kurang aku tak ingat exactly ni, tapi lebih kurang 6 to 1 years lah aku berada di darat lepas convocation tu. So cuma 3 bulan tu memang aku ingat bekerja di Ibu Pejabat MISC, Bangunan Daya Bumi, attachment dekat office masa tu, kerja dekat office. And then after straight away lepas habis je attachment dekat office tu, aku masih ingat aku naik kapal lebih kurang 2 hari atau 3 hari nak raya. Dia offer aku masa tu. Aku actually bukanlah kalau kami budak-budak alam lah, dia akan dikenali antara budak fleet ataupun budak LNG macam tu lah. So aku ni asalnya budak fleet, bukan budak LNG. So tapi masa tu semua orang tu yang nak naik LNG, sebab LNG masa tu dia offer gaji tiap-tiap bulan, even though masa cuti apa semua. So because aku mungkin kerja dekat office, aku kena orang kat office, tapi bukanlah kata aku lobby. Aku pun tak pernah lobby pun nak naik LNG, tapi dia offer kebetulan masa tu nak raya. So ada aku punya senior atas kapal lah, dia nak balik raya lah. So dia pun cuba cari pengganti dalam short notice ni, tak ada. So dia pun offer aku naik. Aku mula tu nak tolak sebab yalah 2-3 hari nak raya. Dan itu adalah first time aku orang kata nak kena beraya atas kapal setelah bekerja. Kemudian aku tak tolak lah peluang tu sebab duk fikir kalau cuti pun setiap bulan bergaji. So aku offer lah, aku terima lah offer tu. Aku pun naik lah kapal lagi 2 hari kot nak raya macam tu dekat Bintulu. Aku dah ingat dah naik ni, yang sini aku tu nak balik lah, aku nak kena ganti dia kan, nak kena relief dia. Ingat dia nak balik, rupanya dia tak balik lagi seminggu lepas tu baru dia balik dekat Korea. Sakit hati tak boleh raya tu. Tak apalah, berkorban lah masa tu kan. Alhamdulillah lah, bersama MIC almost 4 years kot. 4 years, then I quit MIC, then I join this Alam Maritim lah, offshore company lah, supply vessel, OSB, offshore supply vessel. Tapi dia masa dengan Alam tu, was it the system yang Alam implement pada awal lagi, maknanya macam kalau graduate depa boleh pergi MISC, dia absorb ke MISC ataupun hang sendiri yang kena apply benda tu untuk MISC? Actually kami apply untuk cadetship sponsorship ni
during after SPM lah. After SPM tu dia ada, aku masih ingat lagi masa tu, kau aku share lah Kelatan Akhbar almost one full page lah. Tak ingat lah berita harian ke apa, tak ingat. Dia share masa tu Petronas tengah mencari cadetship untuk sponsorship mereka lah untuk ni. Dan memang actually masa zaman sekolah lagi, tak tahulah hampa nampak ke tidak benda tu, kita duduk melepak tu, aku memang minat nak belajar, teringin nak belajar. Sebab masa tu duduk fikir kan, kita grunge dulu, teringin nak pergi US jaga free, teringin sangat-sangat nak pergi. So sebab cousin aku seorang pun dia ex seller, dia selalulah cerita dia pergi US, so apa seronok. So kita teringin, aku teringin. Bila teringin ni, so memang aku diberi peluang masa tu untuk further study. Actually masa yang lepas SPM tu aku keluar result apa semua, aku dapat actually bukan yang ni lah, UiTM pun aku dapat, Poly pun aku dapat. Tapi aku lebih memilih dan satu lagi ATMA. Tapi aku lebih memilih untuk pergi ke Akademi Laut masa tu. Sebab teringin nak belajar tu, orang cakap ni apa semua kan. So pilih pergi ke Akademi Laut. Kami kira sponsorship by MIC lah masa tu. Then kira dijamin lah, habis belajar tu kira dijamin lah untuk terus bekerja lepas graduation. Alhamdulillah lah. Cumanya aku ni kategori lambat sikit lah daripada batchmate aku, sebab aku gagal oral examination tu, COC tu. So takes time sikit lah untuk nak ambil re-exam tu. Tapi batch tu batch dengan Fitri ke? Fitri Dek Boss kan? Actually dia kalau ikut dia Politeknik apa nama? Umpama. Umpama Ipoh. Dia kira satu batch lah. Cuma dia kalau bezanya dia sebab dia engineer, aku deck officer. So kami ni study just 6 sem. Depa lebih sikit, sama ada 7 atau 8 sem lah macam tu. So dia terlambat sikit lah belajar daripada aku macam tu. Aku tak ada basic pun pasal macam probably ada knowledge little bit lah pasal nak belajar kan. Semasa aku sekolah tu, arwah pak aku pun memang dah untuk marine, dia macam buat boat apa semua ke. Even awal time aku pindah Perlis pun, pak aku memang PME punya manager, Perlis Marine Engineering kat Kuala Perlis kan. Ya. Dia manager aku. Dia manager situ sampai tahun 98 ke 99 dia buat company lain lah dekat Langkawi. Tapi dan itu aku tak ada idea tau pasal apa yang aku buat lanjut naval architect kan. Aku pun tak ada idea apa dia naval architecture kan. So semua hak masuk macam banyak belasah lah. Tapi menarik lah macam mana hang boleh betapa ada vision awal lah pasal nak pergi belayar kan. Lepas tu it's actually macam pada umur kita yang muda tu macam it's a knowledge actually. Kalau tak ada orang tak tahu pun kan. Ya. Yeah. And then lepas 4 tahun, aku rasa macam mana hang boleh jump into politik punya career ni? Actually politik ni bukan daripada kecil lah. Aku kata consider daripada sekolah menengah lah kot. So minat dengan arwah Tok Guru ni Aziz dengan Ustaz Fazino. And then 98 reformasi apa semua. So ialah keluarga latar belakang keluarga aku pun semua boleh kata pembangkang lah. So selalu ikut arwah pak ke ceramah PAS apa semua. So dari situlah orang cakap bila dengar ceramah kita tertarik untuk datang dengan reformasinya lagi, tertarik lagi dengan perjuangan Anwar Ibrahim masa tu. So teruslah follow politik, tapi aku tak get involved in politik. Orang cakap daripada zaman sekolah tu tak get involved lah, tapi aku bermula get involved in politik I think 2010 kot, something like that. 2010 sebab lepas aku belajar tu aku beli rumah straight away dalam 2008 kot, beli rumah, dapat rumah dalam 2009 macam tu, 2009 2010, rumah pula kat Kajang. So kira aku dah menetap kat sana tu, baru aku get involved in politik, tapi bukan officially lah, cuma orang cakap berkawan dengan few orang politik ni apa semua. So bertukar pendapat. And then officially-nya aku get involved in politics is 2015 lah masa tu. Because that time aku quit selling lah for almost 9 months, 9 to 10 months lah macam tu. Cuba untuk orang cakap serious in politics. But then gagal juga actually masa tu sebab ialah kewangan tak mencukupi dan memaksa aku kembali balik ke laut atas nasihat 2 orang lah actually. Nasihat tersebut mai daripada aku punya ex
manager dan juga kakak aku sendirilah. Kakak aku sendiri pun dia cakap, "Dek, kalau nak get involved in politics, duit kena ada." Itu satu. Yang keduanya, kalau hang terus macam ni, sebab masa tu ekonomi aku teruk sangat. Memang teruk sangat 2015. Dia kata kalau hang bankrupt lah, cakap kan, tak boleh bayar hutang tu ini apa semua. Then hang akan bankrupt, hang akan blacklist. Sama hang punya pasport memang confirm tak boleh buat dah. And then kedua, katakanlah masa tu aku tak adalah serius nak jadi calon ke apa, dia kata, kakak aku ni cakap, katakanlah hang nak jadi calon, hang confirm dah tak boleh blacklist, hang bankrupt. So hang tak ada pilihan. Better hang pergi belayak balik dan perbetulkan balik ekonomi, dan nanti insyaAllah kalau ada peluang, try lah sekali lagi ya. So aku fikirlah at that time, sebab kalau pasport aku blacklist, pasport aku bankrupt, pasport tak boleh buat, dan aku tak boleh belayak. Nak belayak kena ada pasport. So akan lagi. So masa aku pergi ikat panjang, dan sama manager aku pun ada contact masa tu lah, sebab manager aku duduk Bangi. So dekat lah dengan ni, dan dia pun tahu lepas aku quit Alam Maritim tu, dia tahu aku buat kerja macam-macam sampai jual laksam dekat area Kancang, Bangi apa semua. Jual kambing juga kan? Yes, at that time jual kambing. Macam golek kambing apa semua ada. Kemudian ex manager aku advise aku, dia cakap macam ni, Azam, sebab aku tak pastilah sama ada dia betul penyokong keadilan ke apa, tapi dia je cakap bukanlah dia kata nak mengecilkan kerja aku sebagai salesman kereta potong tu, tapi aku tahu, dia kata aku tahu hang punya lifestyle macam mana. Dia pun tengok keadaan ekonomi aku, dia nampak lah aku dekat Facebook teruk ke apa, dia advise aku, malah balik belayak. Dia cakap, just let me know bila you ready, then I will accept you back semua. Sebab masa tu aku dah tender resignation. Dan aku pun balik bincang panjang apa semua. And then aku buat decision balik, belayak balik masa tu. Alhamdulillah aku belayak balik sampailah ke dipilih menjadi calon lah 2018 tu. Masa tu lepas aku belayak balik 2015, hujung 2015 tu, memang aku hanya fokus untuk nak perbetulkan balik ekonomi aku lah actually. Sebab masa tu actually aku terpaksa jual rumah aku yang kat Kajang tu. Sebab aku dah orang cakap ekonomi dah teruk sangat, aku terpaksa jual, perbetulkan balik ekonomi. Dan layak balik, dan aku betulkan balik ekonomi sehingga aku boleh beli rumah baru lah balik 2017 tu. Tapi masa tu nak beli rumah baru pun, boleh kata orang cakap argument tu banyak lah mai daripada bini aku, sebab dia argue lah sikit. Dia kata dulu dah get involved in politics, masa 2015 tu dah teruk dah. Kemudian bila nak beli rumah ni, dia tanya aku satu je, nak jadi calon ke tidak nanti kalau mengundi tahun depan? Aku macam wonder jugalah. Dan kenapa? Iyalah, dah kalau beli rumah, mestilah kita menetap di sini Bangi. Takkan rumah kita nak balik, kalau lah you balik bertanding di Perlis nanti you menang, nak ke rumah ni apa semua. Aku cakap masa no, memang takkan bertanding dah apa semua. Fokus dengan belayak. Dan masa tu juga dalam 2017 actually company pun dah promote aku ke master captain. Cuma aku tak ada peluang nak orang cakap nak command vessel masa tu, sebab yalah captain seorang je satu kapal, tapi terpenuh posisi tu. So aku macam masa tu terumbang-ambing lah nak buat keputusan tu, nak bertanding ke nak meneruskan karier. And then bila masuk awal 2018 tu, aku adalah bercakap dengan Rafizi sikit, dan Rafizi pun support aku bertanding, dan dia bagi tahu aku I'm the only candidate lah yang suitable untuk Dun Kuala Perlis tu. And then aku belayak juga, masih belayak sebab aku nak lari daripada PRU masa tu, awal 2018 tu. Cuba mengelak daripada PRU sebab aku memang walaupun dapat sokongan dan dokongan, tapi fikir banyak benda lagi lah, fikir career tu. Aku macam kalau boleh lah orang cakap, aku selesaikan hal career aku ni to be called a captain. Itu yang siapa belayak ni dia nak satu tu je sebenarnya, officer to be called a captain kan. So Rafizi pun membantu aku masa tu, dan YB Parlimen Kangak lah, kawan baik aku lah juga, YB Amin ni, dia pun bagi semangat apa semua. Dan aku bincang balik dengan wife aku, dengan keluarga, dia cakap ikutlah macam mana. Dan aku contact manager aku, dan dia arrange lah everything apa semua, aku balik dan bertanding. Alhamdulillah lah. Means punya sokongan dan dokongan tu main daripada parti lah, very strong lah. Ya, sebab dalam 2015 tu aku duduk Kajang ni 2015 is Kak Wan, TPM punya Dun, ingat kalau masuk langkah Kajang kan. So aku banyak get involved dengan kawan-kawan dekat Kajang, untuk bantulah kawan-kawan kat Kajang ni untuk kawasan Kajang ni. So from that lah aku orang cakap
nak kata berpolitik ni start sebenarnya seriously in Selangor lah sebenarnya. So tu yang aku ramai kawan-kawan kat Selangor ni berbanding kawan politik boleh ni. So itulah, macam itulah cerita dia. So memang pada dulu lagi dah memang involve itu politik. I mean ada ideologi lah about politik, which is good lah. Tapi pada usia yang muda juga bagi aku hang involve in politik. Macam di usia kita ni macam nak dipanggil YB agak muda bagi aku rasa lah. 2018 ni kan. 2018 kita umur 33 masa tu. 33. Dan actually masa awal-awal jadilah ada certain orang yang tak kenal tiba-tiba dia tahu yang aku YB, dia pun macam wah muda je YB. Nampak macam mana kan dah terpilih kan apa semua. So kita layan je lah apa semua tu kan. Tapi I ingat kan zaman masa 2018 masa yang election tu hang punya opponent tu actually not, aku dengar itu bukan orang Kuala Polis kan? Yeah, actually dia asal orang Kuala Polis juga, dan kalau aku ceritakan mesti hang terkejut siapa aku punya opponent tu. Nama dia Azam juga. Itu aku tak kenal aku rasa dia. Pak kepada Hatta. Okey, aku kenal. Alright, Hatta kenal Hatta kan. So okey. So at that time kan aku sampai aku boleh pakai ni lah. Aku boleh pakai orang panggil motor something like that. Pilih Azam muda, biru muda. Kebetulan orang cakap kebetulan. Yalah. Pak Hatta is Barisan Nasional, biru gelap, biru tua kan. So dia pun Azam je tapi Azam yang berumur. Aku ni pula Azam tapi Azam yang muda kan. So aku pakai pilih Azam muda, biru muda. So, alhamdulillah. Tapi dia bapak dia memang dari dulu lagi mana politik kan? Actually bapak dia ex-YB juga, ex-Exco dulu tapi untuk Don Kayang. Tak silap aku 99 sampai 2008 kot. Bapak dia Exco dan Adun untuk Kayang lah. Kerana bapak dia dicalonkan semula lah pada 2018 lepas untuk bertanding. Aku pun ada berborak dengan dia lepas aku balik daripada turun kapal untuk balik set up jentera dekat Perlis ni, Kuala Perlis. Dan aku call Hatta lah. Lepas tu dia pun kata adalah dengar ura-ura pak dia nak tanding tapi tak confirm lagi. Once Barisan buat announcement dekat Dewan Warisan kot, something like that. Dan aku call Hatta, aku cakap dia Hatta, hang aku kawan baik dulu kita. Aku dengan Puan pun tak ada isu. InsyaAllah aku takkan mainkan isu peribadi ke apa. Aku takkan serang lah orang apa semua. Dan itu aku masih ingat masa kempen pun aku tak ada serang pun Barisan Nasional. Aku just cerita apa yang aku teringin nak buat untuk Kuala Perlis. Persepsi orang Kuala Perlis especially bila waktu election tu and after hang menang tu, hang rasa pendapat hang macam mana? Waktu masa kempen actually aku kena serang teruk jugalah, banyak juga tomahan yang diberikan kepada aku apa semua, tapi aku anggap biasalah. You get into the game, enjoy the game, macam tu lah. Masa tu one of the tomahan yang aku dapat ialah dia bercakap kalau aku menang ni sebab aku bukan duduk di Kuala Perlis, aku akan duduk di KL. So aku pun aku sendiri berfikir dah, kalau aku menang tak buat apa aku nak pergi duduk KL. Aku nak kena serve kawasan aku kena duduk di Kuala Perlis lah. Betul. So then I prove it to them after aku menang tu, straight away starting 1st June aku memang menetap di Kuala Perlis. About 3 weeks after election, lebih kurang 3 weeks after election, cari rumah kat sini, tu yang menetap kat sini. Dan itu dah berjaya menutup rumah, menutup mulut orang apa semua. And then ada lagi tomahan yang aku dapat, contohnya kalau aku menang nanti aku nak halau orang-orang yang tak sepati dengan aku ni dekat Taman Wan Permai apa semua, tak mahu bagi mereka duduk situ apa semua. Then I prove it wrong. Sebab kenapa aku nak perlu halau orang walaupun hang tak berbeza, hang berbeza wadah politik dengan aku, itu bukan aku punya style cakap kan. So alhamdulillah banyaklah juga tomahan-tomahan tu. So layan je lah, orang politik memang macam tu, kena hadap. It's the game lah, betul je cara cakap lah. So once you in the game, enjoy the game, tu je. Hang ada team hang dekat Kuala Perlis ni, hang berapa orang satu team lah? Maksudnya bawah hang?
yang bertugas? Actually before pertukaran kerajaan yang Februari yang lepas lah, aku ada banyak staff lah. Actually ada dalam 5-6 orang kot staff. Orang ni ada handle buat politik, orang ni handle buat pusat khidmat, orang ni handle on the ground, akar umbi apa semua. Because masa tu aku ada peruntukan untuk hire staff kan. And then after pertukaran kerajaan ni aku dah tak peruntukan tu ada berbaki lagi lah, bukan ni berbaki lagi, tapi aku tak mampu nak hire banyak orang sebab bila aku dah betul-betul totally jadi pembangkang ni di state dan federal, so aku dah tak banyak orang cakap nak run program, aku dah tak banyak nak perlu orang cakap berhubung dengan agensi kerajaan. So since that aku rasa aku tak perlukan ramai staff lah, dan aku terpaksa memberhentikan beberapa orang staff. So lah ni lebih kurang 2 orang je kot staff yang tinggal lah. Dan persepsi orang Kuala Polis pasal, ikutlah boleh cerita sikit persepsi orang Kuala Polis pasal penukaran balik kerajaan tu dengan hal jadi pembangkang balik ni, apa persepsi depa? Setakat lah ni sebab yalah lepas dia tukar kerajaan balik tu, and then kita datang isu COVID-19 ni dan ada MCO apa semua. So during that MCO time tu kita semua tak bebas bergerak kan. So aku tak banyak jumpa orang. So orang pun dah tak ingat sangat pasal pertukaran kerajaan tu. So nak dapatkan perception depa tu tak pastilah, tak sure sejauh mana depa punya perception. Tapi macam dah lepas raya ni kan, selepas 10 Jun kan dah bebas kita bergerak balik, aku adalah juga start berjumpa balik akar umbi apa semua. Feedback yang aku dapat macam ni lah, cakap just YB carry on with your duty, buat je kerja apa semua. Bab siapa jadi kerajaan ke lepas ni, kita biar pimpinan atasan tentukan. YB just carry on your duty, you are doing well lah, macam tu lah, macam-macam lah orang cakap apa semua. So just carry on your duty. Kalau YB serve lagi okey, lepas ni insyaAllah kami akan undi. Mungkin kami dah takkan pilih dah berdasarkan parti, tapi kami akan pilih berdasarkan calon. Dan ada juga yang ni aku tak nafikan, masa MCO itu dia buat program bagi bantuan makanan asas ni, kawan-kawan yang daripada UMNO kan, just directly cakap dekat aku, YB buat kerja cantik lah, tapi baju YB pakai tu tak cantik lah. Tukarlah baju tu kan. Baju apa? So dia mati politik lah. So aku cakap tak apalah, saya tak sanggup. Orang cakap family saya ni digelar pengkhianat, anak kepada pengkhianat, saya tak mahu. Saya fikir tu, saya bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat, saya insyaAllah saya akan kekal sehingga habis penggal ni. Itulah. Tadi hang mention pasal ada orang kata target orang punya, orang kata apa yang hang nak achieve lah dekat Kuala Polis. Hang boleh explain sikit tak yang sebelum ataupun masa berkempen, atau dengan apa yang ni yang ongoing yang still hang rasa tengah usahakan untuk Kuala Polis? Seperti yang hang pun tahu, Kuala Polis ni adalah pesisir pantai, terdiri daripada nelayan, terdiri daripada nelayan yang orang cakap kais pagi makan pagi lah. So aku cuba try ubah orang cakap generasi anak-anak mereka lepas tu, jika mereka tak mahu jadi nelayan, then try to be a nelayan moden lah. Maksud nelayan moden, maksud aku ni cuba jadi pelaut macam aku lah kiranya. So that's one of the things yang aku try to achieve. Cuba orang cakap buka mata kepada anak-anak nelayan ni yang actually mereka mungkin pernah ke laut apa semua, tapi mungkin tak minat ke apa, tapi cuba try bawa mereka jadi pelaut yang moden ni apa semua. So itu one of it. Tapi bila aku balik kempen tu, aku tengok ada banyak lagi masalah Kuala Polis ni, dan aku cuba garapkan masalah-masalah tu dan cuba try to solve it lah. One of it adalah yang benda ni mungkin nampak biasa asas pada semua orang, tapi bagi Kuala Polis, bagi akulah, aku tak nampak benda ni biasa dah. Benda ni jadi benda yang tak elok dah. Iaitu sampah, masalah sampah. Memang bagi aku sangat teruk kat Kuala Polis ni. Sampai last year aku boleh orang cakap collaborate dengan few kerajaan punya agensi untuk kita buat program, we call it vlogging challenge. Actually kalau bahasa mudahnya nak gotong royong, tapi I make it more fun by giving them prize
apa semua kan, bagi hadiah apa semua, siapa collect sampah berat paling berat dapat hadiah. Sampailah paling event yang paling besar lah yang berjaya kami buat gotong royong ni untuk kawasan Seberang Amai lah, Kuala Pulih, ialah kami buat mega vlogging challenge pada bulan I think Oktober last year. Ini di apa ni, majlis ni dihadiri oleh Tuanku Raja Muda lah. Dia rasmi, baginda rasmi program mega vlogging challenge, and then menjadi bola hangat lah. At that time kita berjaya collect 20 plus something lah tan sampah within about 5 to 6 hour punya not more than 5 hour lah, 2 or 3 hours macam tu lah. Sebab kita start pagi 8, dalam pukul 11 macam tu kita stop collect sampah, dan kita timbang apa semua, kita berjaya collect sampah almost 20 plus lah, 20 ton plus lah sampah macam tu. Cumanya masa tu aku tak panggil Malaysian Book of Record. Kalau aku panggil mungkin aku masa program tu it's the most collectible waste. Kita pernah buat program lah. So benda ni jadi bualan orang jugalah. I mean in term kau nak buat program gotong royong biasa ni, then you create something lah, nak bagi orang happy, join apa semua. Dan banyak orang yang terlibat masa tu. Almost 1,000 people lah terlibat untuk collect sampah, kutip sampah gotong royong. But we call it vlogging. Vlogging ni kalau ikut bahasa daripada asal bahasa Sweden lah, sambil berlari sambil berlari sambil kutip sampah kan, vlogging. Vlog jogging macam tu lah. Itulah, alhamdulillah lah. So that's one thing. And then satu lagi masalah yang serius juga di Kuala Pulih adalah masalah dadah lah. Yang ni orang cakap lebih daripada aku punya kuasa lah. So aku cubalah selalu juga bekerjasama dengan ADK dulu, dengan apa nama pihak polis apa semua kan, bincang macam mana kita nak overcome this issue apa semua. And then one thing lagi yang aku rasa serius juga kat Kuala Pulih adalah masalah tak pakai helmet. Okay. Alright, so aku memang tak segan silu untuk orang cakap tegur orang. Kalau aku nampak orang tak pakai helmet, aku tak segan silu untuk tegur. And then it does happen one time, aku masih ingat ada satu motor ni, dia naik 2 orang. Sebelum tu aku pernah tegur mereka pakai helmet, dan dapat insiden depan aku. Dan aku tolonglah rescue apa semua, angkat daripada tepi. Tapi masa angkat tu aku boleh tak jugalah. Aku cakap dulu pernah dah, ingat tak saya cakap kat sekolah pakai helmet Ingat babi, tengoklah ni muka dah bercalak dah, rupa yang lawa dah jadi tak lawa dah, cakap sebab tinggal parut. Kalau pakai helmet tu mungkin bercalak tu mungkin ada, tapi kurang cakap ada protected kan. So habit kan, tak pakai helmet ni habit tau. I can consider it's a habit lah kat Kuala Pulih ni. Even aku sendiri pun nak keluar tak pakai helmet pun aku jadi segan. Because ada dalam bulan puasa itu, sebab aku selalu pakai cap, aku keluar dah daripada rumah ni sampai dekat kawasan apa nama ni, duk jual pasar Ramadan ni lah, dekat sepanjang jalan Sarawak tu. Apa nama, aku rasa macam lain macam lah. Patut masa aku lalu naik motor tu orang duk tengok aku. Yalah aku tak pakai helmet. Aku terlupa pakai helmet sebab duk rasa ada helmet. Tak ada helmet. Aku patah balik sebab dah lalu depan polis tau. Tapi aku tak tahulah kenapa, mungkin polis tak perasan ke apa, aku tak tahulah. Dan jadi malu jugalah, takut orang kata YB dia kata orang tak pakai helmet, dia sendiri tak pakai. Bukan tak pakai tapi terlupa cakap kan. Patah balik walaupun dah sampai depan office, patah balik ambil helmet. Segan. Kita boleh pause kejap tak? Sebab aku ada urgent call ni. Boleh. Jawab je call. A few moments later. Babi Amin, dia nak jumpa aku, ada benda nak sembang lagi. Aku ada baca juga, macam aku sebelum kan aku cakap aku nak interview hang kan, aku ada baca sikit pasal Kuala Pulih sebab aku dah lama tak balik pergi Kuala Pulih ke apa. So banyak benda yang aku tak tahu kot. Macam masjid terapung masjid tepi masjid terapung tu aku tak ada dulu kan, masa zaman kita tak ada kan? Tak ada. Dia buat masjid terapung ni dah lepas 2010 lah aku rasa. Tak silap aku 2015 aku macam tu. Tak silap aku. Masa kita zaman sekolah kan, kita duduk pergi lepak kalau ujung jeti tu dekat roundabout. Kalau perasan dulu ada jeti dekat situ lah dia buat. So kawasan tu dah jadi kawasan parkir masjid dah lah ni. Dia kata masjid antara masjid tercantik kat Malaysia kan? Ya betul, tak nafi. Memang betul antara masjid cantik kalau kita tengok ni lah. Tapi kalau kita tengok dalam sungai, kadang-kadang sampah banyak.
Aku banyak kali gerak jugalah buat vlogging dekat situ dengan student UM, student UNIMED. Kadang-kadang banyaklah kira depa suka buat yalah nak dapat view cantik masjid tu mesti dah dalam pinggir laut ni pun nak kena cantik juga. Selalulah buat clean up areas tu. Kuala Perlis is actually the second largest town dekat dalam Perlis lah. Itu aku tahu, aku baca. Dulu ya kot, maybe lah ni Arau kot. Lebih kurang lah kot Arau Kangap sebab Arau dengan Kuala Perlis, Arau cuma dia berpusat lah. Kuala Perlis ni dia luas sikit kan dia. Macam tu lah. Can consider dia second largest lah kot selepas Kangap. And then ada satu lagi unik, aku rasa Kuala Perlis ni ada kampung atas ayak lah. Ya, kampung-kampung nelayan, kampung-kampung tradisi nelayan. Actually aku pun berasal daripada situ juga. Aku rasa aku pernah pergi lah rumah hang dulu situ. Rumah aku dulu, memang kita sekolah duduk Melepak dulu. Kampung Pulau Ketam lah. Actually dulu memang is a pulau. And then 1993 or something like that. Mereka dah tambak kawasan sungai tu, mereka tambak jadikan jalan besar lah, jalan utama lah. Itulah. Kampung tu still exist? Masih exist, kampung-kampung ni masih exist lagi. Itulah one of the challenge for me lah actually. Aku cuba mengekalkan warisan kampung ni sebagai kampung warisan lah. Kampung-kampung nelayan ni. Cumanya antara memang challenge yang aku perlu handle ialah dari segi peparitan, penyakit berjangkit. Ialah bila peparitan ni tak elok, sampah apa semua, so akan datang isu penyakit berjangkit, tikus, nyamuk, berteluk apa semua ni. So itu antara challenge yang aku perlu hadapi lah. And then kadang-kadang bila dah rumah-rumah ni dulu didiami oleh generasi yang lebih atas. So bila anak-anak ni daripada tak duduk, daripada keluar tinggal rumah tu usang, jadi cacat, jadi dah sarang binatang buas. Nanti antara challenge yang aku perlu hadapi lah. Over the time, aku cubalah tambah baik apa yang mereka cuba mohon. Cuma the problem with this kampung ialah satu je. Sebab ini bukan kawasan bercukai. So bila kawasan bercukai, bila hang minta macam-macam, hang tak dapatlah penuhi segala-galanya. Sebab ialah bukan kawasan bercukai kan. Siapa nak yang nak cakap nak layan, nak entertain lebih sangat kan, macam tu lah. So aku try fight lah ke kampung-kampung ni diberikan grant, at least grant berkelompok pun tak apa dah. So that sebab mereka ni bukanlah pendatang yang baru datang, mereka ni yang buka kawasan Kuala Perlis, kampung ni dulu. So more than 100 years ago. So sampai sekarang mereka tak mempunyai grant apa semua. I try lah, but then jawapan yang diterima memang by law grant ni tak boleh dapat lah apa semua. Tapi actually if you fight for it, aku rasa insyaAllah ada desakan daripada orang kampung, insyaAllah state government akan bagilah kalau betul-betul mereka nak bagilah. Jangan cakap Kuala Perlis kan terkenal dengan aktiviti perikanan kan, nelayan. Tapi aku rasa Kuala Perlis pun jadi tempat offload dengan onload barang daripada Thailand atau Indonesia. Ada lagi kan? No. Indonesia tak, tapi dulu yes, Kuala Perlis is one of the pintu masuk laut untuk offload kargo barang ke Thailand lah. And then bila dah wang kalian dah jaringan jalan kita pun dah okey, dah tak banyak lah orang cakap transportation via water tu ke Thailand. Cumanya dia ke Langkawi je lah. And then Kuala Perlis juga, kalau untuk pengetahuan lah, is the second complex LKM tu is the second largest in Malaysia lah, selepas Kuantan if I'm not mistaken, yang tempat pendaratan ikan. Cumanya yang benda yang aku nampak juga Kuala Perlis ni is, walaupun Kuala Perlis ni second largest perikanan punya hub lah untuk di Malaysia ni, the problem is kita di Kuala Perlis ni kita tak ada industri hiliran kepada perikanan tu. Maksud dia kita tak ada industri seperti buat ikan kering secara besar-besaran, buat produk makanan laut secara besar-besaran macam Kuala Selangor. Dia tak besar pun dia punya kompleks pendaratan ikan dia, tapi industri hiliran dia tu berkembang. Kalau pergi macam-macam dia jadikan daripada sumber laut ni, jadikan macam-macam. That is one of the thing yang aku cuba nak create benda tu bagi jadi di Kuala Perlis lah. So that orang cakap dia bagi peluang kerja kepada lebih ramai penduduk Kuala Perlis. Then sama Kuala Perlis is a main entrance to Langkawi. Then actually you can create more economy value to penduduk Kuala Perlis lah. Dia dah pelancong, utamanya nak ke Langkawi pintu utama. So peluang patut kita grab lah.
Cuma macam situasi aku, I have limitation because I'm not government, I'm opposition over here. So ada limitation guys tu. So tak apa, kita akan cuba cari peluang untuk overcome this issue lah. To try to create this orang cakap industri lah later on, insyaAllah. Aku dah lama tak pergi Kuala Polis sebenarnya. So jetty tu actually jetty ke Langkawi tu actually one of the attraction juga lah dekat Kuala Polis dulu kan. Yeah, before this, yes. Sebab dulu Kuala Polis, masa kita zaman sekolah lagi, ayak dia cantik lagi. Bukan kata pantai lah, dia punya pesisiran pantai tu pun cantik lagi lah. Macam lah ni dia dah macam berselut dah, so kurang dah sikit orang macam orang nak melepak ke kawasan jetty dulu. Yes, kalau ingat zaman sekolah, kalau hang masih ingat kita duduk pergi lepak kat roundabout jetty, ramai orang suka lepak time tu. Bila ni dah tak ada dah, malam jetty lengang, kawasan jetty Kuala Polis memang lengang malam ni. Tak boleh jadikan macam dulu boleh ke? Rasa sebab view tu dah terlindung dengan masjid dan terlindung dengan apa nama ni, Roro ferry ke Langkawi, so dah tak nampak view laut tu, dah tak banyak dah. So dia dah jadi kurang. Unless masjid tu lah jadi attraction, tapi masjid tu, kawasan tu dah bertutup, so orang dah tak ada view laut tu, orang dah tak banyak space lah untuk tengok view laut tu. Okay, aku rasa dah kesiankan hang pun nak gerak, tapi aku tanya ni lah. Satu soalan, dua soalan terakhir lah, no. Apa perasaan hang sebagai anak jati Kuala Polis, anak jati Polis dengan kemajuan negeri Polis ni, Kuala Polis sendirilah so far? Lepas SPM aku baru balik menetap di sini more than after more than berapa 2003 last aku stay kat sini, more than 15 years lah balik betul-betul menetap kat sini. So ada perubahan di sini, tak nafi benda tu, tapi perubahan ni orang cakap yang kita nampak luaran, tapi dalaman tu tak nampak sangat lah. Actually dari segi orang cakap jati diri tu dah yang aku nak cuba ubah bagi jadi kata lebih baik daripada yang aku nampak lah. Actually itu one of it. Perlis pun alhamdulillah ada nampak perubahan dia, walaupun tak sampai expectation yang kita ni lah, orang yang sebelum ni duduk di luar apa semua, tapi nampak ada perubahan dia. Cuma aku harap lepas ni kita boleh buat bagi orang cakap Perlis ni lebih maju daripada yang kita nak lah. Okay, tu. Tapi saja sembang banyak tadi, tak sembang pun langsung bab muzik ni. Yang ni aku nak tanya ni. Soalan yang terakhir lah, bukan soalan terakhir tapi ada segmen fact or fiction. Fact. Alright. Aku nak tanya, hobi wakil rakyat pertama kali. Hobi wakil rakyat ni hobi yang luxurious ke? Betul ke? Ke hobi yang still lagi music? Nak kata luxurious depend on siapa wakil rakyat tu, dia membesar macam mana. Macam aku, I think most luxurious hobby yang aku achieve, yang aku buat lah daripada zaman aku sebelum jadi YB sampai ke sekarang ni ialah aku main aquascape. Aquascape is like landscaping in water. Macam tu. You create a scene dalam aquarium tu, pokok hidup apa semua ni, tanah ni. So it's quite expensive juga, aku tak nafi. Tapi benda ni aku main bukan baru lagi, aku main since 2017 like that, macam tu. Yang bila balik sini, sebab benda ni menenangkan bila hang tengok ikan tu bergerak, pokok hang hidup, hang nak jaga pokok hang tu tak mau bagi berkulat. It's like macam kepuasan bila you tengok hang nak kena jaga ayak tu, water pH dia, water TDS dia apa semua. Wah, memang you have to come back to biology lah, macam tu lah. You have to learn all that kind of thing lah apa semua. So itulah bagi aku the most luxurious hobby lah yang aku buat lah ni. Other than that tak ada lah apa semua. Nak kata main muzik tu memang dah, but I did bought Epiphone guitar 2017. Cubalah nak kembali bermain, tapi dah macam tangan pun dah keras dah. So tak boleh. So tak ada yang special lah, sebab sebelum ni most of my time memang terlalu sibuk, so I don't have much time untuk hobi. Cuma after pertukaran kerajaan ni aku ada banyak masa lapang sikit. Most of my routine is every evening aku akan jogging lah. Itu aja. Itu untuk kesihatan lah. I don't call it as a hobby lah, cuma just routine lah. Then music taste lo ni dengan dulu ada perbezaan ke? Yes, bukan perbezaan. I'm still love rock music,
most probably grunge lah kan. Still, even though petang-petang duk jogging, aku akan buka juga lagu yang apa nama ni, berunsurkan grunge ni, rock garage ke apa lebih kurang macam tu. But cakap dia berkembang dah lah sikit. Kalau dulu just focus on one scene of music apa semua, sekarang ni ya you boleh layan R&B dah, you boleh layan rap dah lah ni apa semua, you boleh layan ballad dah, macam tu lah. Dia orang cakap bila kita makin besar ni, dia boleh dengar macam-macam lah, tapi dia tak tinggal benda yang lama, macam tu lah. Okay. Second soalan untuk fakta atau mitos. Betul ke hidup wakil rakyat ni pintu sentiasa terbuka 24/7 untuk rakyat? Maksudnya pintu rumah. Actually, can consider that yes, tapi tak adalah nak kata practice 24/7 tu, tak ada lah, sebab there is a time kita perlu rehat, there is a time kita perlu tutup pintu. Not all the time lah people come to my house, itu aja. But most of the time if they come, then I treat them lah, apa dia nak apa semua kan, itulah. Right. Soalan terakhir, fakta atau mitos. Betul ke YB ni kalau kawan-kawan lama dia jumpa YB, dia panggil YB lah ni? Ini killing question ni. Actually ya, Bil lah, aku share something. Aku selalu cakap kat kawan-kawan yang lama, okay, kawan-kawan lama, bukan kawan-kawan baru. Kawan-kawan dari zaman sekolah, zaman sebelum aku jadi YB, don't call me YB lah. If you know me before this, don't call me YB. Sebab I don't want to be called YB. Actually bukan I don't want to be called YB. I choose this path not to become a VIP. Itu je. So YB is for me consider as VIP punya ni lah. So takut kawan tak selesa. And I did share one thing dengan kawan kita Kri dengan Mi baru ni, masa raya baru ni, jumpa mereka. Cakap mereka, actually aku rasa kawan-kawan ni makin jauh daripada aku bila aku jadi YB, bila aku balik duduk polis. Suppose ni bila balik polis, kawan lama ni masih aman. So rasa macam kawan makin jauh. Aku diingat sebab aku ni yang susah nak jumpa mereka, bukan. Mereka pula rasa macam aku dah YB tak selevel, segan dengan aku. Cakap no, jangan. Aku masih sama aku yang dulu, cuma aku bekerja lah ni. Itu je. So actually I don't say I hate to be called YB, but if possible jangan panggil aku YB lah. Mana jumpa kau. I try to be like myself before. Cakap hang aku memang kalau orang tengok it's not nice, tapi try to be yourself. Macam tu lah. Aku dengan cakap aku tapi aku rasa kenal aku, walaupun kita lama tak jumpa, ada berpuluh tahun, tapi aku rasa aku kenal hang bukan lebih ke yang berbahagia aku rasa, ataupun yang berhormat, hang mau tu yang berkhidmat lah. InsyaAllah, hopefully teruskan kekal macam tu lah, hopefully. So InsyaAllah. I'm just ordinary person. Kawan-kawan just assume me as an ordinary person. Yang tu sebab orang pilih, itu je. Itu je yang ni aku nak luah juga lah. Hak kawan-kawan faham. Bukan aku nak jadi yang berhormat sangat pun, cuma aku nak jadi orang yang serving people, itu je. YB Nur Azam Karab. Terima kasih bro. Aku kacau masa hang, aku tahu agak tight masa hang. Terima kasih banyak spend time aku. Sempat spend time interview ni. Terima kasih juga Bil panggil. Actually ni membantu juga. Mana tahu dekat ni PRU, dekat aku boleh share video ni, so orang boleh macam dia ni YB ni macam ni, sempoi dia ni. Aku honornya lah. Alright. Okay. InsyaAllah. Nanti keep in touch no. Sure bro. Nanti apa-apa kalau hang balik Malaysia. Actually lupa nak tanya hang kalau parents hang masih tak dia start ke apa? Dah. Mak aku lah ni di Johor dah. Balik Batu Pahat. Balik Johor, balik Batu Pahat. Alright. Okay. Tapi aku kalau aku balik Perlis, aku selalu jumpa member. Kalau dan aku call hang. Itu aku nak jumpa hang, tapi aku tahu hang busy, so aku tak ada jumpa. Masa tu balik bila? Masa aku dah bergelar ke? Dah. Belum lagi. 2018 aku balik raya. 2018. Oh, yalah, masa tu baru sebulan kot jadi YB, memang sibuk lah. Tahu hang sibuk, so aku tak call. Jadi just call me anytime bila hang balik apa semua, insyaAllah. I do prepare time for you guys lah. InsyaAllah. Alright, okay, thank you Zam. Alright, okay. Apa-apa keep in touch balik ke WhatsApp lah. Ya, Alright, okay, baik. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Raya.